Baru-baru ini kita telah digemparkan dengan satu peristiwa pembunuhan Shinzo Abe, yang mana pembunuhnya bernama Tetsuya Yamagami. Ibu kepada Tetsuya merupakan penyumbang kepada satu gerakan ajaran sesat di Korea yang dikenali sebagai Unification Church. The mother of the suspect in former Prime Minister Abe's assassination is thought to have donated around 100 million yen to the Family Federation for World Peace and Unification. Hasil daripada dendam melibatkan kumpulan Unification Church ini, akhirnya ia membawa pembunuhan kepada pemimpin negara Jepun tersebut. Ini dinyatakan bahawa datuk kepada Abe yang bernama Nobusuke Kishi telah menjemput Unification Church untuk bertapak di negara Jepun. Soalnya, siapakah Unification Church ini? Dan realitinya, gerakan Unification Church ini juga telah bertapak di Malaysia. Unification Church adalah satu gerakan yang menyimpang dari aliran Kristian, yang mana gerakan Kristian Aris Perdana melabelkan kumpulan ini sebagai gerakan ajaran sesat. Unification Church diasaskan oleh seorang lelaki Korea bernama Sun Myung Moon, dan dia mengasaskan gerakan ini pada tahun 1954 di Korea Selatan. Sun Myung Moon mendakwa bahawa dirinya adalah jelmaan Jesus Second Coming, yakni Christ yang akan datang untuk menyelamatkan manusia di akhir zaman. Dengan makna lain, dia mengaku bahawa dirinya adalah Tuhan di akhir zaman. Dia memiliki seorang isteri bernama Hak Jahan dan gelaran isterinya adalah Mother Moon. Pasangan suami isteri ini mengaku bahawa mereka adalah true parents, yakni ibu bapa sejati yang mana hakikat kepada ibu bapa seluruh manusia. Dan mereka juga menjenamakan diri mereka sebagai Heavenly Parent, yakni ibu bapa syurgawi. Label yang mengatakan diri mereka sebagai Heavenly Parent ataupun True Parent adalah berasal daripada dakwaan mereka yang mengatakan mereka ini adalah jelmaan Adam dan juga Hawa kedua di dunia ini. Di dalam biodata Sun Myung Moon, dia mendakwa bahawa dia telah dibimbing oleh pelbagai tokoh-tokoh agama seluruh dunia. Disebut bahawa on several occasions he was guided directly by Abraham, Moses, Jesus, Muhammad, Buddha and other saints. Dengan kata lain, dia mendakwa bahawa dia telah bertemu dengan pemimpin-pemimpin gerakan agama sebelum ini. Pendakwaan Sun Myung Moon ini bermula ketika beliau masih remaja lagi, yang mana dia telah mendakwa bertemu dengan Jesus di sebuah gunung di Korea Selatan yang bernama Gunung Myeongdo. Setelah dia bertapa di Gunung Myeongdo, lalu dia mendakwa bahawa Jesus menjelma di hadapannya, lalu memberi mandat kepadanya untuk memberi 3 restu utama kepada masyarakat di dunia pada akhir zaman. 3 restu utama itu adalah melibatkan dengan memberi restu kepada pasangan yang berkahwin di dunia ini. Dia mengatakan bahawa Jesus tidak berkahwin, lalu dia menyambung misi untuk berkahwin itu kerana Jesus tidak sempat menyelesaikan misinya terdahulu. Sebab itu, perkahwinan besar-besaran sangat sinonim dengan gerakan Unification Church. Mereka akan menganjurkan satu majlis besar-besaran melibatkan majlis perkahwinan antara lelaki dan perempuan, lalu dia akan memberi restu kepada pasangan berkahwin di atas kerana itulah misinya untuk dia penuhi dengan memberi restu kepada semua pasangan yang berkahwin. Dengan itu akan membawa kebahagiaan hingga ke akhir hayat. Selain mereka beriman kepada Bible, mereka juga beriman kepada satu kitab suci yang diasaskan oleh Sun Myung Moon, iaitu Divine Principle, yang mana buku inilah yang membimbing gerakan Unification Church dalam penakwilan ayat-ayat fahaman dalam gerakan Unification Church. Malah terdapat banyak lagi dakwaan keagamaan yang melibatkan Sun Myung Moon ini. Antaranya, dia mengaku bahawa dia adalah Imam Mahdi. Mengikut penulisan daripada pengikut teganya, Jennifer Tanabe, dia menulis dalam satu artikel bernama The Kalki Avatar and the Second Coming of Christ, The True Parent of Humankind, yang mana dia mendakwa bahawa Sun Myung Moon adalah Imam Mahdi bagi orang Islam. Sun Myung Moon sendiri pernah mengaku bahawa Nabi Muhammad akan mengikuti ajarannya. Dalam satu ucapan pada tahun 1999, dalam ucapan yang bertajuk The Arrival of the Era of the Fourth Adam Real, yang mana dia menyebut bahawa Jesus cuba mengikuti saya, langkah saya sepanjang jalan. Dia tinggal di syurga kerana dia tidak pernah berkahwin, tetapi saya yang mengahwinkannya. Tidakkah kalian mahu bertemu dengan isteri-isteri Buddha, Confucius dan Muhammad? Mereka menghantar surat penghargaan kepada saya dari alam roh. Mereka berjanji bahawa walaupun agama mereka hilang, mereka akan mengikuti saya. Ini adalah dakwaan yang diucapkan oleh Sun Myung Moon, yang mana dia mendakwa bahawa semua tokoh-tokoh agama dahulu akan mengikutinya pada akhir zaman. Pada tahun 1971, Sun Myung Moon telah berpindah ke Amerika Syarikat.
Dan di sini dah bermulanya zaman kegemilangan dan perkembangan yang pesat bagi gerakan Unification Church. Pada tahun 1975, mereka telah berjaya menghantar misionari ke 120 negara. Dan pada tahun 1984, mereka telah menubuhkan The Washington Times yang menjadi akhbar harian di Amerika Syarikat. Unification Church ini juga memiliki satu rumah ibadat suci yang mana ia dikenal sebagai Istana Chongpyong. Di dalam bangunan ini terdapat pelbagai barang-barang peninggalan Sun Myung Moon dan juga keluarganya. Selain itu juga dalam kalangan keluarga Sun Myung Moon ini juga mereka telah berpecah. Malah anaknya sendiri bernama Hyun Jin Sin Moon telah mengasaskan satu aliran baru di bawah Unification Church dengan nama Century Church, yang mana sinonim gerakan ini dengan membawa senapang AR-15. Dengan aktifnya gerakan ini berkembang di seluruh dunia, ia bermula dengan seorang tokoh yang mana mereka lantik sebagai National Messiah of Malaysia yang bernama Dr. Yeoh Chong Yang, yang mana dia adalah individu yang membawa dan mengaktifkan penyebaran gerakan Unification Church di Malaysia. Kehadiran Dr. Yeoh Chong Yang ke Malaysia pada tahun 1996, dia merupakan Senior Advisor of Family Federation for World Peace and Unification Malaysia, yang mana ini merupakan gerakan gereja Unification Church di Malaysia. Dan dia juga adalah Senior International Advisor of Women Federation for World Peace Malaysia, WFWP, yang mana ini juga merupakan gerakan pertubuhan yang aktif di bawah gerakan Unification Church. Malah merujuk pada akhbar-akhbar terdahulu pada 1999 yang mana telah menceritakan tentang kehadiran suami isteri ini. Disebut bahawa Kang Yeoh dan suaminya adalah penasihat kanan Persatuan Perdamaian Keluarga Sedunia yang beribu pejabat di New York, Amerika Syarikat. Dan dia juga mengatakan WFWP sebuah badan bukan kerajaan yang tidak berbau politik dan agama. Sedangkan realitinya mereka ni adalah gerakan agama. Pada tahun 2000 sudah ada pendedahan di utusan online di bawah tajuk Moon, Malaysia turut menjadi sasaran, yang mana didedahkan gerakan Unification Church berdakwah di Malaysia. Dr. Yeoh dan isteri sangat aktif dalam melakukan usaha dakwah di Malaysia dengan merujuk nama rasmi Gereja Unification Church, yang mana terdapat banyak aktiviti-aktiviti yang telah mereka terlibat di Malaysia sejak daripada tahun 2016, 17 dan juga 2018. Kemuncaknya kepada program Student for Peace Leadership Conference, yang mana program ini dianjurkan oleh Women's Federation for World Peace International, yang mana pertubuhan ini adalah di bawah gerakan Unification Church. Dan program Student for Peace Leadership Conference ini aktif dilakukan di universiti-universiti awam. Malah Dr. Yeoh juga pernah membuat ucapan dakwahnya di UPN pada 10 Mac 2018. However, they built first the church to worship God. God told him in the vision of the night, living saint, the peace Messiah has appeared in the land of the rising sun. In the far eastern country, may I refer to Revelation chapter 7, 2 verses. UPM will be the great starting point of the peace. From today on, Peace Silk Road for the universities. We love Malaysia forever and ever. Yang mana Dr. Yeoh menceritakan tentang mimpi Anthony Brooke berjumpa dengan Peace Messiah, yang yakni mereka merujukkan kepada Father Moon di Korea Selatan. Malah Dr. Yeoh dalam program yang dihadiri oleh pelajar-pelajar Muslim kita ini juga telah memetik satu ayat dalam Bible, yang mana dia memetik dalam Book of Revelation bab nombor 7 ayat nombor 2. Di dalam program ini mereka telah melantik beberapa orang pelajar untuk mewakili sebagai Peace Ambassador, yang mana pelajar-pelajar ini akan mencari beberapa orang pelajar di bawahnya di setiap universiti, lalu mereka akan menghimpunkan kesemuanya untuk dibawa ke Korea, yang mana mereka akan diberi satu surat Letter of Support for Student Leadership Conference and Exploring Korea Development and Culture Tour pada 30 Julai hingga 5 Ogos 2018. Pelajar-pelajar ini akan dibawa ke Korea Selatan dan pelajar-pelajar ini diselia oleh kumpulan ini di Korea Selatan. Dan apa yang berlaku adalah pelajar-pelajar ini telah didakwah tentang fahaman Unification Church, yang mana pelajar-pelajar ini diceritakan tentang siapakah Father Moon, dan diceritakan kepada pelajar-pelajar kita bahawa Sun Myung Moon ini adalah seorang lelaki yang sangat-sangat hebat,
sangat-sangat yang berpengaruh dan seorang pemimpin seakan dijanjikan oleh Tuhan. There is only one reason why these people have gone the extra mile. To be here to remember the lives of Reverend Sun Myung Moon and Dr. Hak Ja Han. This task was made possible due to Reverend Sun Myung Moon and Dr. Hak Ja Han Moon's special exchanges with these political leaders. 지구상의 평화 세계를 실현시키기 위해서는 During this time, they made strong determination. Malah di kalangan pelajar-pelajar kita di kalangan Muslim ini juga telah dibawa ke istana gereja Unification Church. Bagi Unification Church, mereka mengatakan ini adalah Vatican Timur. Di akhir program ini, pelajar-pelajar kita telah diberikan satu surat yang mana pelajar ini akan diminta untuk bersumpah dan menyertai gerakan YSP Club. Dan pelajar-pelajar ini disuruh untuk menjadikan Sun Myung Moon itu sebagai qudwah hasanah ataupun pemimpin yang perlu mereka contohi. Dan pelajar juga diminta untuk bersumpah, I pledge to fulfill the three great blessings centering on Heavenly Parent. Yang ini merupakan misi utama gerakan Unification Church. Secara bahasa mudahnya, ini merupakan simbolik untuk menerima dan juga menganut fahaman Unification Church. Dengan tidak lain yang tidak bukan, ini merupakan satu program yang jelas membawa usaha dakwah kepada pelajar-pelajar kita. Dan pelajar-pelajar ini juga dihadiahkan sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Yo Chong Yang yang bertajuk True Parents and World Peace. Di dalam buku ini terdapat pelbagai usaha dakwah yang telah dilakukan oleh Dr. Yo. Jelas usaha yang ingin dilakukan Dr. Yo ini adalah untuk menyebarkan fahaman gerakan Unification Church di Malaysia. Selain itu, pelbagai lagi usaha-usaha yang dilakukan oleh Dr. Yo. Antaranya mereka juga melakukan aktiviti Malaysia Peace Blessing Family Festival, yang mana jelas terdapat umat Islam yang turut menyertai dalam program tersebut, yang menggantungkan kain maflar yang tertera perkataan blessing. Selain itu juga gerakan ini aktif dalam membina hubungan bersama dengan ahli-ahli politik, yang mana mereka juga telah membawa beberapa orang ahli parlimen di Malaysia ke luar negara, terutama di Amerika Syarikat. Malah jelas ada di kalangan ahli politik ini akan dihadiahkan gambar Father Moon dan Mother Moon. Gerakan Unification Church sangat aktif di Malaysia dan mereka aktif dalam menubuhkan pertubuhan-pertubuhan yang pelbagai, terutama di atas nama peace, atas nama charity, yang di atas platform yang seakan-akan bukan berkaitan dengan gerakan agama. Malah ada satu pertubuhan aktif di bawah Unification Church bernama Universal Peace Federation, yang mana di Malaysia mereka telah bermutasi kepada pertubuhan bangsa dengan menubuhkan Chinese People Federation for World Peace, yang mana pertubuhan ini telah dirasmikan oleh Ketua Menteri Pulau Pinang. Selain itu juga mereka aktif di Malaysia dengan pelbagai lagi usaha-usaha mereka, terutama di sekolah-sekolah, dan selain itu juga mereka aktif di universiti. Di waktu pandemik ketika PKP, yang mana mereka telah melancarkan satu aktiviti bernama Give Me a Chance, yang mana mereka juga melibatkan beberapa orang pelajar di kalangan masyarakat Muslim. Gerakan ini juga aktif dalam menganjurkan program larian amal yang dikenal sebagai Peace Road, One Nation, One Heart. Di mana bahagian belakang poster ini terpampang wajah Father Moon dan juga Mother Moon, dan mereka mengatakan ini merupakan aspirasi yang mereka mahukan untuk melebarkan pengaruh mereka di Pacific Rim era. Pada tahun 2018, mereka telah menganjurkan satu program bernama Loving Couple Blessing Festival, yang mana program ini telah diadakan di Pulau Pinang. Di dalam program ini mereka akan memanggil semua pemimpin agama, lalu mereka semua ini akan membaca ritual atau berdoa di atas agama masing-masing. Dan gambar latar belakang mereka itu adalah Father Moon dan Mother Moon, yakni pengasas kepada Unification Church. Salah seorang anak kepada Father Moon yang bernama Dr. Hyunji Preston Moon, dia telah memuat naik satu gambar di Facebooknya, dan dia menyatakan, Dr. Hyunji Moon speaking to 2,000 students from Thai universities and college in Malaysia. Yang mana pelajar-pelajar ini memakai satu baju yang berwarna biru yang bertulis One Family Under God, AJU. Tema dan juga slogan One Family Under God adalah sinonim bagi gerakan Unification Church, yang mana mereka percaya bahawa semua manusia ini dikenal sebagai satu keluarga, yang mana bapa mereka atau Tuhan mereka itu adalah Father Moon, dan sebab itulah mereka menggelarkan Father Moon dan Mother Moon sebagai Heavenly Parents. Selain itu juga gerakan Unification Church ini sangat aktif dalam menggerakkan kadang-kadang misionari mereka, yang mana mereka akan membawa misionari-misionari mereka untuk mendalami budaya dan juga agama di sebuah negara.
Antaranya ini adalah kumpulan kelas ke-6 Cadet Malaysia Missionary Program, yang mana mereka jelas telah menghamparkan satu banner bertulis "Let us become the light of Hyo Jeong and substantial lives through parents' dream", yang mana slogan ini telah dibentangkan di hadapan Dewan Solat Utama di Masjid Negara. Hyo Jeong yang dimaksudkan ini adalah merupakan satu ritual penyucian bagi gerakan Unification Church, yang mana mereka juga melakukan upacara Hyo Jeong yang aktif di Kuala Lumpur. Begitu juga di Johor Bahru. Program penyucian ini mereka akan hadir dalam program ini secara beramai-ramai, dan mereka akan diletakkan gambar fathermu dan mothermu di bahagian hadapan, atau kadang-kadang mereka akan meletakkan kerusi yang kosong yang menandakan bahawa roh fathermu dan mothermu akan hadir di situ. Kini gerakan mereka masih aktif dalam mengajukan pelbagai program. Antaranya mereka aktif dalam melakukan program raya dinner gathering, dan mereka juga melakukan program charity bersama dengan umat Islam di atas Global Humanity Aid. Selain daripada mereka aktif di dalam pelbagai cabang, mereka juga aktif dalam menyebarkan fahaman mereka melalui seni bela diri, yang mana seni bela diri itu dikenali sebagai Tong Ilmu Do. Dan seni bela diri Tong Ilmu Do ini mula mendapat tempat di Malaysia, dan mereka bergerak di bawah pertubuhan bernama Malaysia Tong Ilmu Do Federation. Jika merujuk kepada laman sesawang Tong Ilmu Do, it is a martial art that was developed 40 years ago, centered on the Unification Church philosophy and ideology. Yang mana jelas bahawa mereka mengatakan bahawa seni bela diri ini adalah bertunjangkan fahaman Unification Church. Bertitik tolak kepada apa yang berlaku di Jepun, terdapat banyak gerakan-gerakan ajaran sesat yang terlibat dengan fahaman-fahaman yang ekstrim. Malah ada juga di kalangan mereka yang boleh menyebabkan kepada ancaman keselamatan. Seperti mana telah dibentangkan di dalam buku 60 Agama Baru di Malaysia. Di dalam buku ini dibahas secara mendalam tentang fahaman gerakan Unification Church di Malaysia. Yang mana buku ini juga telah mendedahkan beberapa aktiviti yang melibatkan isu ancaman, yakni melibatkan ancaman usaha dakwah dan juga ancaman melibatkan isu keselamatan. Yang mana perkara ini perlu diambil serius oleh semua pihak. Jika dendam Tetsuya Yamagami kerana ibunya yang telah menyumbangkan semua hartanya kepada Unification Church, pada masa yang sama kita tidak menyedari bagaimana dengan ahli-ahli keluarga yang lain, yang mana ahli keluarga yang terlibat dengan fahaman gerakan ajaran sesat, yang mana ahli keluarga mereka telah menyertai dan juga telah didoktrin untuk mengikuti ketua mereka, dan kebiasaannya mereka akan berakhir dengan natijah yang buruk. Dan selain itu juga dia akan menimbulkan isu ketidakharmonian di antara penganut agama. Di kalangan masyarakat Kristian menganggap bahawa Unification Church ini adalah gerakan ajaran sesat, dan jika ia tidak dibendung, maka ia akan boleh menimbulkan pertembungan di antara dua fahaman ini. Soalnya, adakah kita mahu menunggu perkara ini menjadi parah terlebih dahulu, atau sama-sama kita boleh memikirkan bagaimana untuk meredakan perkara ini? Saya Ahmad Ikram Ahmad Noor. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam siri-siri video yang lain.